Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Sobri. Hari ini tim kami akan membentang tentang etika kerja dan kejuruteraan hijau. Nama saya Arif Ilham Syawin Azman, nomor metrik 07 DKM 21F 2048, dan Muhammad Afizuddin, nomor metrik 07 DKM 21F 2055. Untuk pengenalan, etika kerja dan kejuruteraan hijau adalah dua aspek penting dalam kejuruteraan. Etika kerja memastikan jurutera bertindak dengan integriti, mematuhi standar profesional, dan mengutamakan keselamatan awam. Sementara itu, kejuruteraan hijau fokus kepada penyelesaian yang meminimumkan kesan alam sekitar dan mempromosikan kelestarian. Gabungan kedua-duanya penting untuk menghadapi cabaran masyarakat hari ini. Jurutera perlu memiliki kemahiran teknikal dan prinsip etika untuk mencipta penyelesaian yang bermanfaat dan mampan. Dengan menerapkan etika kerja dan amalan kejuruteraan hijau, jurutera dapat menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan dan adil. Seterusnya adalah kewajiban perundangan dan peraturan. Keselamatan awam. Pertama, kod bangunan dan standar. Mematuhi kod bangunan dan standar pembinaan tempatan adalah penting untuk memastikan keselamatan dan integriti struktur bangunan serta infrastruktur. Ini termasuk menjalankan pemeriksaan dan penyelenggaraan secara berkala untuk mengesan dan menangani sebarang bahaya dan keselamatan. Yang kedua, tindak balas kecemasan. Plan kecemasan. Kembangkan plan perinci untuk menangani pelbagai situasi kecemasan seperti kebakaran dan bencana alam, termasuk langkah evakuasi dan komunikasi. Latihan pekerjaan. Latih semua pekerja tentang prosedur kecemasan dan jalankan latihan amali secara berkala. Penyelenggaraan peralatan. Pastikan peralatan kecemasan seperti kit pertolongan cemas dan pemadam api sentiasa dalam keadaan baik melalui pemeriksaan berkala. Bekalan kecemasan. Sediakan bekalan mencukupi, termasuk makanan dan air untuk kegunaan dalam situasi kecemasan. Langkah-langkah ini untuk memastikan kesiapsiagaan dan keselamatan pekerja dalam menghadapi kecemasan. Yang ketiga ialah kesehatan awam dan keselamatan. Ambil langkah untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kesehatan awam dengan mematuhi peraturan keselamatan makanan, sanitasi, dan kebersihan. Laksanakan pemeriksaan berkala dan mendidik masyarakat tentang amalan kebersihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk yang keempat ialah keselamatan. Laksanakan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi awam dan harta benda daripada jenayah dan ancaman. Pertimbangkan pemasangan sistem keselamatan seperti kamera pengawasan atau pengerah. Latih pekerja mengenai prosedur dan protokol keselamatan untuk memastikan kesiapsiagaan. Seterusnya ialah keselamatan tempat kerja. Yang pertama, pengenalpastian bahaya dan penilaian risiko. Laksanakan pemeriksaan keselamatan secara berkala untuk mengenal pasti dan menilai potensi bahaya, termasuk risiko fisikal, kimia, biologi, ergonomik, dan psikologi. Untuk yang kedua, peralatan pelindung diri (PPE). Sediakan PPE yang sesuai untuk bekerja berdasarkan bahaya yang dikenal pasti, dan pastikan penggunaannya, penyelenggaraan, dan penyimpanannya adalah betul. Yang ketiga ialah kesiapsiagaan kecemasan. Kembangkan dan laksanakan plan tindak balas kecemasan yang menyeluruh, termasuk prosedur evakuasi, protokol pertolongan cemas, dan strategi komunikasi. Yang keempat adalah latihan dan pendidikan keselamatan. Berikan latihan keselamatan secara berkala kepada pekerja, merangkumi topik seperti pengenalan bahaya, amalan kerja selamat, prosedur kecemasan, dan penggunaan PPE.
Yang kelima ialah jawatan kuasa keselamatan. Tubuhkan jawatan kuasa keselamatan untuk melibatkan pekerja dalam mengenal pasti dan menangani isu keselamatan serta mempromosikan budaya keselamatan yang kukuh. Yang keenam ialah penyiasatan dan pelaporan kemalangan. Siasat semua kemalangan dan insiden di tempat kerja dengan segera dan menyeluruh. Laporkan insiden mengikut undang-undang dan ambil tindakan pembetulan untuk mencegah berulangnya kejadian. Yang ketujuh, pematuhan kepada peraturan OSH. Patuh kepada semua peraturan keselamatan dan kesehatan pekerja yang berkaitan yang mungkin berbeza mengikut bidang kuasa, serta kemaskini tentang perubahan peraturan OSH dan pastikan pematuhan terhadap keperluan terkini. Seterusnya ialah kesehatan awam dan keselamatan. Ambil langkah untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kesehatan awam dengan mematuhi peraturan keselamatan makanan, sanitasi, dan kebersihan. Laksanakan pemeriksaan berkala dan mendidik masyarakat tentang amalan kebersihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan alam sekitar. Pertama, penilaian impak alam sekitar EIA. Laksanakan EIA untuk proyek atau aktiviti baru bagi menilai potensi impak alam sekitar dan membangunkan langkah mitigasi. Kedua, pengawalan pencemaran. Patuh kepada peraturan yang mengawal pencemaran udara, air, dan tanah termasuk piawaian pelepasan, permit pelepasan, dan keperluan pengurusan sisa. Ketiga, pengurusan sumber semula jadi. Lindungi dan pelihara sumber semula jadi seperti hutan, hidupan liar, dan badan air. Laksanakan amalan mampan dan elakkan aktiviti yang merusakkan alam sekitar. Keempat, mitigasi perubahan iklim. Sumbangkan usaha untuk mengurangkan emisi gas rumah kaca dan mengatasi kesan perubahan iklim. Keenam, pembangunan mampan. Promosikan amalan pembangunan mampan yang mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar dan keadaan sosial. Ketujuh, pematuhan kepada undang-undang alam sekitar. Sentiasa kemaskini dan patuhi semua undang-undang dan peraturan alam sekitar yang berkaitan, yang mungkin berbeza mengikut lokasi dan industri. Kedelapan, pelaporan dan pemantauan. Simpan rekod yang tepat mengenai aktiviti alam sekitar, lakukan pemantauan secara berkala, dan laporkan sebarang insiden atau isu pematuhan yang berkaitan dengan alam sekitar. Peranan jurutera terhadap kelestarian. Reka bentuk dan inovasi mampan. Jurutera dari pelbagai disiplin sentiasa menerokahad reka bentuk mampan dengan memikirkan semula bahan, proses, dan reka bentuk sistem untuk mengurangkan impak alam sekitar. Contohnya, pertama, pemilihan bahan. Jurutera memberi tumpuan kepada pemilihan bahan dengan jejak karbon yang lebih rendah seperti plastik, biodegradasi, bahan komposit daripada kandungan kitar semula, dan biomaterial. Ini membantu mengurangkan impak pengambilan sumber dan meningkatkan koboleh kitar semula atau biodegradability. Yang kedua, bangunan positif tenaga. Jurutera merancang rumah dan bangunan positif tenaga yang menghasilkan lebih banyak tenaga daripada yang mereka gunakan melalui sistem terintegrasi seperti panel solar, turbin angin, dan pembinaan yang efisien tenaga. Ketiga, reka bentuk produk mampan. Jurutera mereka bentuk produk dengan kitaran hayat yang lebih panjang, mempertimbangkan kebolehan untuk dibaiki, modularity, dan kemudahan kitar semula. Contohnya, syarikat seperti Firephone mencipta telepon pintar dengan bahagian yang mudah diganti, mengurangkan sisa elektronik. Penilaian kitaran hayat LCA. Penilaian kitaran hayat LCA adalah pendekatan sistematik yang digunakan oleh jurutera untuk menilai impak alam sekitar sesebuah produk atau proses dari cradle to grave, yaitu dari pengambilan bahan hingga pelupusan. Ciri-ciri utama termasuk: pertama, pandangan holistik. Jurutera mempertimbangkan impak alam sekitar sepanjang kitaran hayat produk, termasuk pengangkutan, penggunaan, dan pelupusan. Yang kedua, strategi pengurangan.
Melalui analisis LCA, juru telah mengenal pasti peluang untuk mengurangkan impak alam sekitar seperti beralih kepada sumber tenaga boleh diperbaharui dan mengutamakan rantaian bekalan tempatan untuk mengurangkan jarak pengangkutan. Kesimpulannya, etika kerja dan kejuruteraan hijau berkait rapat dalam usaha mencapai pembangunan mampan, di mana jurutera mempunyai tanggung jawab etika untuk menghasilkan teknologi dan sistem yang menjaga alam sekitar sambil memenuhi keperluan masyarakat. Kejuruteraan hijau memberi tumpuan kepada mereka bentuk penyelesaian yang mengurangkan kesan alam sekitar, memelihara sumber, dan menyokong kesehatan ekologi jangka panjang. Etika kerja yang kukuh memerlukan jurutera untuk bertindak dengan integriti, bertanggung jawab, dan memiliki pandangan jauh untuk memastikan bahwa inovasi mereka mengutamakan kelestarian dan memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Dengan menggabungkan prinsip etika ke dalam amalan kejuruteraan hijau, jurutera berperanan penting dalam mencipta masa depan yang mampan dan adil untuk semua. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.